InsyaAllah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita, iaitu pada surah At-Tur, surah yang ke-52, dan kita akan sambung pada ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini, sama-sama kita dapat menunaikan solat fardu subuh dan kita berada di dalam halaqah ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah menerima seluruh amal saleh yang kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita, iaitu pada surah At-Tur, surah yang ke-52, dan kita akan sambung pada ayat yang ke-11. Surah At-Tur, surah 52, ayat yang ke-11. Saya jemput pada tuan-tuan untuk bersama dengan saya. Sama ada tuan-tuan boleh ambil Quran terjemahan yang ada di sekitar masjid kita, ataupun tuan-tuan boleh buka smartphone tuan-tuan. Okey. Baik, kita akan tengok pada surah At-Tur, surah yang ke-52, ayat yang ke-11. Surah At-Tur ini adalah surah yang menyambung pada surah yang sebelumnya, adalah surah Az-Zariyat, berkaitan tentang tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh orang Quraisy kepada baginda Nabi SAW. Ada 4 tuduhan yang paling masyhur yang mereka menggelar Nabi dengan tuduhan yang jahat. Pertama, mereka memanggil Nabi sebagai sahir, tukang sihir. Kemudian mereka memanggil Nabi SAW sebagai majnun, orang yang gila. Kemudian mereka memanggil Nabi sebagai syair, tukang penyair. Dan mereka juga menggelar Nabi SAW sebagai kahin, iaitu dukun. 4 ni adalah tuduhan yang seringkali dilemparkan kepada baginda Nabi SAW sebagai satu modus operandi. Dia label Nabi, tuan-tuan, supaya kekal di fikiran manusia ni Muhammad seperti itu. Dan ini adalah rancangan yang dilakukan oleh orang Quraisy pada awal dakwah baginda Nabi SAW di kota Mekah. Kita pernah mengaji di dalam kuliah sirah, tuan-tuan, iaitu Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi pernah buat satu mesyuarat yang mana mereka berbincang bagaimana kita nak jatuhkan kredibiliti Muhammad. Sebab perkara yang mereka paling takut ketika mana mereka menentang Nabi ni, tuan-tuan, ada 2 keadaan. Pertama, yang paling takut macam mana nak berhadapan dengan orang Mekah. Sebab dahulu kita yang memberikan gelaran kepada Muhammad Al-Amin, orang yang paling dipercayai. Sekarang ni macam mana kita nak kata kita tak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Yang kedua yang paling mereka bimbangkan adalah kedatangan jemaah haji daripada luar kota Mekah. Apa hujah kita untuk mengatakan Muhammad ini jangan dipercayai dan jangan diikuti? Jadi sebab itu Al-Walid bin Mughirah Al
Al-Makhzumi ni tuan-tuan, dia melemparkan ada 4 label dan mereka konsisten lakukan. Supaya apa? Supaya orang tak ragu-ragu. Takkanlah kalangan orang Mekah sendiri pun berbalah. Kejap kata Muhammad macam ni, kejap kata Muhammad macam ni. Takut-takut mengundang ketidakpercayaan. Jadi label itu dilakukan secara konsisten supaya memang jelas yang Muhammad seperti mana yang dituduh. Jadi pada surah Az-Zariyat sebelum surah At-Tur, Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan tuduhan-tuduhan Quraisy kepada baginda Nabi SAW. Masuk surah At-Tur ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mengancam, memberikan ancaman kepada Quraisy dan musuh-musuh Nabi SAW berkaitan tentang tuduhan-tuduhan jahat yang mereka lemparkan kepada Nabi, dan Allah ancam mereka dengan azab yang realiti. Inna azaba rabbika lawaqi'. Allah Ta'ala nak sebut ayat tu tuan-tuan, Allah Ta'ala telah bersumpah dengan beberapa sumpahan. Itu menunjukkan penegasan Allah. Dan Allah Ta'ala ancam mereka, ini adalah azab yang realiti. Bezanya tuan-tuan, umat yang terdahulu, apabila mereka melakukan pengingkaran kepada para rasul yang dihantarkan kepada mereka tuan-tuan, Allah hancurkan, binasakan seluruhnya. Tetapi untuk umat baginda Nabi SAW, Allah tak hancurkan semuanya. Allah tetap datangkan azab, tetapi pada kelompok yang melakukan maksiat. Dan ini berlaku kepada Quraisy. Bila Allah kata inna azab rabbika lawaqi', azab Allah itu realiti, pasti terjadi. Sebagai satu penegasan, memang azab ni terjadi tuan-tuan, dan dia terjadi di dalam peperangan Badar. Jangan kita kata tak nampak pun Quraisy dihancurkan oleh Allah. Quraisy dihancurkan oleh Allah di dalam peperangan Badar, yang mana Allah hancurkan penguasa-penguasa daripada kalangan orang Mekah. Termasuklah pakcik Nabi, iaitu Abu Lahab. Walaupun dia tak keluar dalam peperangan Badar, dia pun Allah Ta'ala matikan dalam waktu yang sama, walaupun dia duduk di kota Mekah. Ini kita akan bincang nanti tuan-tuan di dalam kuliah sirah nanti. Dan ini adalah ancaman daripada Allah Ta'ala. Selepas surah At-Tur adalah surah An-Najmu. Surah An-Najmu pula tuan-tuan adalah surah yang Allah Ta'ala membersihkan Nabi ni daripada tuduhan-tuduhan Quraisy. Ada 5 perkara yang Allah Ta'ala ni gunakan sebagai hujah untuk bersihkan Nabi daripada tuduhan Quraisy. Lepas habis surah ni nanti kita akan jumpa surah An-Najmu. Surah Al-Qamar yang berikutnya tu pula, Allah Ta'ala datangkan bukti Nabi sebagai Rasul melalui tanda-tanda mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Ini antara surah yang berturut-turut bercerita berkaitan tentang baginda Nabi SAW. Okey, jadi tuan-tuan kita tengok pada ayat yang ke-11. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengancam orang-orang yang mengingkari baginda Nabi SAW. Kata Allah Ta'ala, fawailun, maka celakalah, yauma idzil, iaitu pada hari kiamat nanti, lil mukadzibin, bagi orang yang mendustakan. Baik, pertama tuan-tuan, perhatikan perkataan fawailun. Perkataan fawailun ni datang daripada perkataan wail. Wailun. Wailun ni kita banyak kali jumpa tuan-tuan di dalam Quran. Wailun menurut Al-Imamu Jalalain, di dalam tafsir Al-Jalalain, iaitu Al-Imamu Suyuti dan Al-Imamu Mahalli. Dia menyebutkan tuan-tuan, perkataan wail artinya Allah menzahirkan kemarahan yang meluap-luap. Bila kita jumpa perkataan fawailun, wailun, itu bererti Allah menzahirkan kemarahan yang meluap-luap. Artinya Allah Ta'ala tak suka kalau kita buat. Kalau kita buat tuan-tuan, kita mengundang kecelakaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selalu saya berikan contoh kepada tuan-tuan. Walaupun kita duduk USJ tuan-tuan, tapi kalau kita ni asalnya daripada pantai timur, asalnya daripada utara, asalnya mungkin daripada Patani mungkin tuan-tuan, kita bercakap di rumah kita di dalam bahasa setempat kita lah. Kita duduk di USJ, mungkin kita cakap KL. Tapi bila kita marah tuan-tuan, keluarlah bahasa ibunda kita. Yang Patani cakap Patani, yang Pantai Timur cakap bahasa Pantai Timurnya. Dan bagi seorang anak, bila dia dengarnya mak ayah dia kata macam tu, anak ni faham yang mak ayahnya sedang marah.
Ada word-word yang mungkin keluar daripada mulut kita adalah setelah kita betul-betul rasa marah, dia akan keluar perkataan tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan yang sama seperti itu. Bila mana Allah gunakan perkataan wail, kita yang membaca Al-Quran ni tuan-tuan, kita faham ini adalah Allah sedang menzahirkan kemarahannya. Allah Ta'ala sedang menzahirkan kemarahan yang meluap-luap. Ini yang disebutkan di dalam tafsir Al-Jalalain. Jadinya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata celakalah. Baik, di sini tuan-tuan, bukan Allah Ta'ala mencelakakan hambanya. Tidak. Allah Ta'ala Ar-Rahman. Dan dia juga adalah Ar-Rahim, yang paling pemurah dan paling kasih kepada hambanya. Perkataan wail dekat sini, sebenarnya struktur ayat dia diterjemahkan sebagai, kalau kamu mendustakan beberapa perkara ni, kamu mengundang kecelakaan kepada kamu. Itu ancaman sebenarnya. Itu ancaman. Bukanlah Allah kata, kamu ni celakalah sekian. Tidak. Itu bahasa kita. Tetapi sebenarnya struktur ayat ni diterjemahkan yang sepatutnya adalah, kalau kamu melakukan perkara sekian, kamu mengundang kecelakaan pada kehidupan kamu di hari akhirat. Seperti mana kita baca dalam ayat yang lain tuan-tuan. Wailul likulli humazatil lumazah. Pada terjemahan kita kata celakalah orang yang kaki umpat, celakalah orang yang kaki keji. Tetapi sebenarnya Allah nak sebutkan, orang yang kaki umpat dan kaki keji, dia mengundang kecelakaan Allah kepada dia. Ada beza tuan-tuan Ada beza kefahaman dekat situ. Jadi bila Allah sebut perkataan fawailun, kita faham. Satu, Allah menzahirkan kemarahannya. Satu lagi, apa yang kita lakukan, apa yang Allah larang itu adalah mengundang kebinasaan kepada kita. Okey. Baik, kemudian tuan-tuan, Allah Taala sebut, siapakah orang yang mengundang kemarahan dan kecelakaan daripada Allah? Iaitu golongan al-mukadzibin. Adalah golongan yang mendustakan. Baik, perkataan al-mukadzibin dia datang daripada perkataan kazab. Kazab ni artinya dusta, bohong. Dusta dan bohong dekat sini tuan-tuan, dia tak sama dengan bahasa kita. Dalam bahasa kita tuan-tuan, dusta dan bohong ni mengatakan sesuatu yang tak ada. Kita kata ada. Benda ni tak ada tapi kita kata ada. Itu bohong tuan-tuan. Anak saya ada 5 orang. Asalnya anak dia 3 orang tapi dia kata anak saya 5 orang. Benda yang tak ada kita kata ada. Itu bohong. Tetapi di dalam bahasa Al-Quran, bohong ni mengatakan sesuatu yang tak selari dengan perkataan Tuhan. Allah Ta'ala mengatakan hari kiamat tu terjadi. Kita kata kiamat tak ada. Itu namanya pembohong. Sebab kita menyebutkan sesuatu yang tak selari dengan perkataan Allah. Apa yang Allah sampaikan benar tuan-tuan. Kalau kita bercanggah dengan apa yang Allah sampaikan, itu namanya pembohongan. Okey. Hari akhirat ada, kita kata tak ada. Rasulnya ada, kita kata Rasul tak ada. Wahyu ada, kita kata wahyu tak ada. Itulah yang digelar sebagai al-mukadzibin. Orang yang mendustakan. Baik, apa yang mereka dustakan dekat sini tuan-tuan? Ada 2 perkara. Pertama, iaitu mereka mendustakan hari kiamat. Okey, yang pertama mereka mendustakan hari kiamat. Dan yang kedua, mereka mendustakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi bagi orang Quraisy tuan-tuan, mereka mendustakan hari kiamat. Sebab itu mereka berani melakukan maksiat. Mereka berani melakukan maksiat kerana mereka yakin tidak adanya hari pembalasan. Bagi manusia yang meyakini adanya hari pembalasan, apa yang saya ucap, Allah akan hukum. Apa yang saya lihat, Allah akan hukum. Apa yang saya dengar, Allah akan hukum. Dan apa yang saya lakukan, Allah akan hukum. Percayalah, orang ni akan betul-betul berhati-hati dengan tindak tanduk dia. Sebab dia tahu semua yang dia lakukan akan dinilai, dihisap dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi contoh yang selalu kita sebutkan tuan-tuan. Kalau kita bawa kereta, kita nampak ada kereta berhadapan dengan kita, dia bagi high beam dekat kita tuan-tuan. Automatik lah. Kita tarik seat back, kita tekan brake, perlahankan kenderaan. Sebab apa? Kita meyakini kalau saya pecut lagi, mungkin saya akan disaman.
Di hadapan sana mungkin ada polis, mungkin ada roadblock. Walaupun kita tak nampak tuan-tuan, tapi kita yakin begitulah dengan hari kiamat. Walaupun kita tak nampak lagi titian sirat, tak nampak lagi mizan Allah, tak nampak lagi kehidupan di hari akhirat, tapi kalau kita benar yakin dan beriman tuan-tuan, dia akan secara automatik terzahir dengan perbuatan kita. Dia akan terzahir dengan akhlak kita. Sebab keyakinan itu adalah di sini tuan-tuan. Di sini. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kenapa orang Quraisy ini berani mengingkari perintah Allah adalah kerana mereka mendustakan hari kiamat. Dan kenapa mereka mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan mendustakan Nabi? Kerana mereka menolak dan mendustakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita datangkan dalil tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok pada Quran, tuan-tuan buka surah yang kita baca tadi dengan imam tadi tuan-tuan, iaitu pada surah Qaf. Tadi kita baca surah Qaf, awal surah Qaf. Tuan-tuan buka surah Qaf, surah yang ke-50. Tuan-tuan tengok terus pada ayat yang kedua. Okey, surah Qaf, surah yang ke-50 ayat yang kedua. Imam baca tadi tuan-tuan. Allah kata apa? Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Orang-orang musyrikin Mekah, dia tidak sekadar mengingkari kerasulan yang dihantarkan kepada mereka. Bahkan kata Allah, ajibu, mereka merasa hairan. An ja'ahum munzirun, iaitu kerana datangnya kepada mereka itu minhum, seorang rasul daripada kalangan mereka. Okey. Faqalal kafirun, kata Allah, maka orang-orang kafir akan mengatakan, hadza syai'un ajib, ini adalah perkara yang menakjubkan. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila Nabi ni diutuskan oleh Allah daripada kalangan rasul, daripada kalangan manusia tuan-tuan, mereka rasa hairan. Kenapa Nabi ni datang kalangan manusia? Kenapa tak datang daripada kalangan malaikat? Tapi sebenarnya tuan-tuan, hujah dia mudah. Kalau Allah datangkan Nabi daripada kalangan malaikat, manusia tetap akan berdalih. Macam mana kami nak ikut dia? Dia bukan manusia. Dia tak makan, dia tak berkahwin, dia tak itu, tak ini. Kami tak boleh tiru dia. Manusia tetap berdalih. Bila Allah datangkan Nabi daripada kalangan manusia, mereka tetap berdalih. Kalau dia betul Nabi, kenapa dia tak lebih mulia daripada kita? Itu hujah manusia tuan-tuan. Allah datangkan Nabi daripada kalangan manusia, tujuan dia adalah untuk mudah ditiru, mudah diikuti. Sebab itu Allah sendiri declare Nabi SAW itu sebagai uswatun hasanah, teladan yang memang untuk ditiru, dan dia adalah teladan yang paling terbaik sepanjang zaman. Ini jaminan daripada Allah Ta'ala. Yang kedua pada ayat ni tuan-tuan, dia mengatakan wahyu yang dibawa oleh para Nabi ni, hadza syai'un ajib. Dia kata ini benda yang menghairankan. Pelik sangatlah. Ini menunjukkan tuan-tuan, mereka mendustakan apa yang dibawakan oleh baginda Nabi SAW melalui wahyu. Okey, apa-apa cerita daripada Al-Quran yang dibawa oleh Rasul ni, semuanya didustakan. Baik, yang kedua tuan-tuan, tuan-tuan buka pada surah Sad, surah yang ke-38, tuan-tuan terus pergi kepada ayat yang ke-5. Surah Sad, surah yang ke-38, ayat yang ke-5. Allah Ta'ala menyebutkan, aja'alal alihata ilahan wahidah, kata Allah. Patutkah mereka itu menafikan Tuhan-Tuhan yang berbilang? Maksudnya apa tuan-tuan? Orang Quraisy ni, dia pelik bila baginda Nabi SAW datang, membawakan syariat, membawakan ilmu, i'tiqad yang Tuhan itu satu. Dia pelik. Macam mana mereka boleh kata ilahan wahidah? Orang Quraisy tak boleh brain tuan-tuan. Kenapa Muhammad kata Tuhan tu satu? Sebab kita daripada kecil belajar Tuhan tu banyak. Macam itu fahaman dia. Inna hadza la syai'un ujab. Dan mereka melihat perkara itu adalah sebagai sesuatu yang menghairankan. Okey, berarti mereka mendustakan wahyu dan mereka mendustakan apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Inilah yang disebutkan sebagai lil mukadzibin. Allah Ta'ala menyebutkan manusia yang melakukan perkara ini, fawailun,
dia mengundang kecelakaan pada diri mereka sendiri di hari akhirat nanti. Baik, kita tengok pada ayat yang ke-12 surah At-Tur. Kita kembali pada surah At-Tur. Ayat yang ke-12 tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina hum fi khawdin yal'abun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah al-mukadzibin tadi ni, pendusta-pendusta ni, iaitu alladzina hum, mereka adalah orang yang fi khawdin yal'abun, orang yang bermain-main dengan kesesatan, orang yang bermain-main dengan kebatilan. Okey, orang yang bermain-main dengan memperolok-olokkan agama. Hati-hati tuan-tuan Hari ini saya rasa dah menjadi kadang-kadang budaya tuan-tuan memperolokkan agama, mencela agama, bermain-main dengan kebatilan. Ini adalah perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang. Baik, kita tengok dekat sini tuan-tuan, Allah menggunakan perkataan khawdin. Khawdin. Khawd ni tuan-tuan, dia hampir dengan satu lagi kalimah, iaitu haud. Khawd dekat sini Allah sebut dengan huruf kha. Khawd. Ada satu lagi kalimah namanya haud. Allah Ta'ala sebut dengan huruf ha. Haud. Haud ni tuan-tuan artinya kolam ataupun oasis. Sebab itu baginda Nabi, kalau disebut dalam hadis Nabi berkaitan tentang telaga Al-Kautsar, Nabi tak kata bi'run. Telaga dalam bahasa Arab tuan-tuan, perigi kita kata bi'run. Tetapi Nabi dalam hadis, Nabi tak kata telaga Nabi itu bi'run. Nabi menyebutkan telaga Nabi adalah haud. Haud. Haud ni apa tuan-tuan? Satu kawasan yang kering kontang, tiba-tiba ada kawasan yang mengandungi air. Kita sebut macam oasis lah. Tapi dalam perbualan orang Arab tuan-tuan, haud ni disebut sebagai kolam. Kalau dia kata haudus sama, itu aquarium. Kita boleh faham lah. Kawasan yang mengandungi air. Haud. Jadinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, perkataan haud ni ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, dia bererti tentang kebatilan, mencela, memperolokkan, kesesatan. Ini satu kalimah tapi memberi maksud yang banyak. Tapi satu yang menarik tuan-tuan, khaud ini juga diterjemahkan sebagai mencelup. Mencelup. Berarti ada kawasan yang berair dan dicelup di dalamnya. Saya membayangkan macam ni. Allah Ta'ala memberikan kita satu gambaran tuan-tuan. Allah Ta'ala boleh sahaja gunakan perkataan sesat ni banyak. Batil boleh guna dalam kalimah ni. Tapi Allah guna perkataan khaud. Sebab Allah nak bagi tahu apa? Orang yang bermain-main dengan kebatilan, menggunakan agama sebagai satu sendaan bagi mereka, seolah-olahnya macam manusia, dia bermandi-manda di kawasan yang ada air. Kita pergi timpak tuan-tuan taman tema air. Kita tengok orang mandi swimming pool. Kita rasa seronok lah tuan-tuan. Nampak macam seronok, happy lah main kan. Tetapi di situ tuan-tuan, ada bahaya tak? Ada. Ada risiko tak? Ada. Nampak macam seronok, tapi ada risiko dan bahaya yang kita tak tahu. Allah memberikan gambaran seperti itu. Ketika mana kamu gunakan agama untuk mencela, memperolok-olok, menjadikan sebagai bahan senda gurau kamu, memang seronok. Memang seronok. Kita jadi bahan kepada orang tu. Tapi ingat, ada bahaya yang menanti kamu yang kamu tak sedar. Iaitu bahaya yang lebih besar adalah di hari akhirat. Bahaya yang lebih besar di hari akhirat. Ini adalah ancaman Allah Ta'ala kepada orang-orang musyrikin Quraisy dan umumnya kepada seluruh manusia yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayat yang ke-13 tuan-tuan. Allah Ta'ala sambung lagi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari akhirat, mereka yang bermain-main dengan kebatilan, yang mencela baginda Nabi SAW, mereka itu yauma yuda'una ilan nari jahannam da'an, kata Allah. Mereka itu di hari akhirat nanti akan ditolak ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan tolakan yang sangat keras. Allah menggunakan perkataan yuda'un. Yuda'un ni tuan-tuan kita istilahkan sebagai ditolak, diheret ataupun digelincirkan. Allah Ta'ala sebab mereka ni akan cuba lari daripada neraka pada saat tersebut, tetapi akan diheret oleh malaikat dengan kekasaran yang sangat kasar. Sebab itu Allah sebut yuda'un,
da'an. Belakang tu ada perkataan da'an. Sebab nak tunjuk, dia bukan sekadar diseret je, tapi heretan itu adalah heretan yang paling kasar. Layanan yang paling buruk. Tolakan yang paling kasar. Itu Allah Ta'ala membayangkan azab kepada orang-orang yang bermain-main dengan kebatilan. Bermain-main untuk mencela agama ni sebagai senda gurauan kepada mereka. Baik, ini azab dari sudut fizikal yang Allah Ta'ala bayangkan kepada kita. Maksudnya belum masuk neraka lagi tuan-tuan. Baru kita kata, baru pembuka azab. Heretan tu pun dah dahsyat tuan-tuan. Contohlah, kalau orang yang dipenjara tuan-tuan, nak dihukum gantung. Walaupun dia dijatuhkan hukuman gantung, dah disabitkan kesalahan tuan-tuan, layanan dia tetap baik lagi. Apa layanan ni tuan-tuan? Kalau orang Islam dihukum gantung, dipilih hari untuk mereka iaitu pada hari Jumaat. Kalau boleh pada pagi Jumaat selepas dia tunaikan solat subuh. Sebelum digantung tuan-tuan, ditanyakan ada apa-apa hajat tak? Ada makanan yang dia ingin makan tak? Ataupun diberikan peluang untuk dia bersyahadah. Itu layanan tuan-tuan. Walaupun hukuman tu hukuman berat, hukuman gantung. Tetapi di hari akhirat tuan-tuan, dahlah hukumannya itu berat, sebelum dihukum tu tuan-tuan sudah dilayani dengan layanan yang paling buruk. Allah Ta'ala tunjukkan ancaman dekat situ tuan-tuan. Kalau itu pun dilayani dengan buruk tuan-tuan, bagaimanalah keadaan dalam neraka? Itu lebih memburukkan. Okey, itu lebih buruk azab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-14 tuan-tuan. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah neraka yang dahulunya kamu dustakan. Ayat 14 ini adalah ucapan daripada penjaga neraka. Siapa malaikat penjaga neraka tuan-tuan? Iaitu malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni akan berdialog kepada penghuni-penghuni neraka. Dan dia kata, hadhihin nar allati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang kamu dustakan. Melalui ayat 13 dan ayat 14 ni tuan-tuan, kita dapat dua gambaran. Dalam neraka Allah, dia tidak hanya ada azab fizikal, tidak hanya ada dibakar, tidak hanya sekadar dipukul, diseksa, di itu dan di ini tuan-tuan. Tetapi di dalam neraka Allah adanya azab secara psikologi. Ada azab secara mental tuan-tuan. Dan azab ini lebih berat. Seseorang tuan-tuan kita tengok dia berjalan tuan-tuan, bebas. Tetapi fikirannya, jiwanya dibelenggu dengan masalah. Macam mana keadaan dia tuan-tuan? Dia cakap pun sorang-sorang kan. Sebab kalau kita ditekan, kita punya mental dan psikologi kita tuan-tuan, itu lebih membebankan daripada orang yang diseksa ataupun dikungkung di dalam penjara tuan-tuan. Kadang-kadang mental dia masih lagi segar. Kita boleh tengok Hamkah mengarang kitab tafsir Al-Azhar di dalam penjara tuan-tuan. Walaupun fizikalnya di penjara, tapi kalau jiwanya, fikirannya bebas tuan-tuan, dia masih lagi boleh bebas. Kita boleh tengok Said Qutb mengarang kitab tafsir Fi Zilalil Quran di dalam penjara tuan-tuan. Walaupun fizikalnya di penjara, tapi jiwanya bebas. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan penghuni neraka, dia bukan diazab dengan fizikal sahaja. Tak cukup dengan tu, bahkan dia diazab dengan mental sekali. Psikologi itu diazab tuan-tuan. Betul-betul mereka ni dalam keadaan tekanan. Tekanan tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala sebut, bila penghuni neraka ni masuk neraka, malaikat Zabaniyah torture dia. Menyebutkan inilah neraka yang dahulunya kamu dustakan. Contohlah tuan-tuan, saya kalau terjatuh kursi kat depan ni tuan-tuan, terjatuh kerusi. Tuan-tuan bantu pun tidak, tolong pun tidak, tuan-tuan peli-peli saya tuan-tuan. Sakit hati tak? Memang saya tak datang dah. Memang kita tak datang lah. Sebab sakit di sini tuan-tuan lebih sakit daripada sakit fizikal saya. Jatuh tu sakit kita boleh hilang tuan-tuan. Sehari dua, seminggu hilanglah kesakitan jatuh fizikal tu. Tapi sakit di hati ni dia tak boleh hilang. Kekal selama-lamanya tuan-tuan. Dia berparut dekat sini selama-lamanya. Tekanan tu lebih kuat. Sebab itu Allah Ta'ala rakamkan dekat sini. Menunjukkan kepada kita. Penghuni neraka ni jangan ingat dia hanya dia azab fizikal. Azab fizikal memang dahsyat. Tetapi azab psikologi itu lebih dahsyat. Okey. Baik, kemudian ayat 15 tuan-tuan. Tak cukup dengan tu. Allah tambah lagi.
Iaitu dikatakan kepada mereka, afasihrun hadha, adakah kamu diazab dalam neraka ni? Iaitu ini namanya haqqul yakin. Mereka sudah merasai azab. Dah rasa azab, tuan-tuan. Dia bukan lagi ilmul yakin, dia bukan lagi ainul yakin. Dia dah haqqul yakin, dah merasa azab. Malaikat Zabaniyah tanya pada dia, afasihrun haza, sihir ke ni? Sebab dulu dia tuduh Nabi mengatakan wahyu itu sihir, maka Allah Ta'ala perli mereka dalam neraka melalui lidah Malaikat Zabaniyah. Adakah azab ini sihir? Perkataan ni, tuan-tuan, menambah lagi duka cita dia, menambahkan lagi kesakitan-kesakitan bagi penghuni-penghuni neraka. Sebab perkataan tu tak bantu penghuni neraka untuk keluar daripada neraka. Kan kita baca dalam surah Al-Mulk, tuan-tuan, bila Allah Ta'ala kata takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulkiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Bila penghuni neraka ni Allah humbankan ke dalam neraka, kata Allah, sa'alahum khazanatuha. Khazanah dekat situ penjaga neraka. Malaikat Zabaniyah tanya pada penghuni neraka, alam ya'tikum nazir. Dulu tak datang ke pembawa peringatan? Pertanyaan tu, tuan-tuan, bukan untuk menyelamatkan. Pertanyaan itu untuk menambahkan lagi kesakitan. Okay? Sebab kita, tuan-tuan, kalau kita duduk di satu tempat yang kita terkena kesusahan, tuan-tuan, orang tanya untuk orang bantu, kita rasa lega, tuan-tuan. Tapi orang tanya untuk menambahkan lagi kebencian kita, kemarahan kita, itu lebih sakit, tuan-tuan. Dan itulah yang Allah Ta'ala lakukan melalui malaikat-malaikat penjaga neraka Allah. Kita kena bayangkan, tuan-tuan, di sini ada beberapa azab sebenarnya. Salah satunya, tuan-tuan, yang berkata kepada penghuni neraka bukan lagi Allah. Allah tak akan bertutur dengan penghuni neraka, tak akan bercakap dengan penghuni neraka. Dan itu adalah azab yang paling berat. Penghuni penjara, tuan-tuan, dia duduk dalam penjara, walaupun dia tertekan dalam penjara, tetapi tetap dia ada peguam bela yang boleh membawa suaranya di mahkamah, mengadili kesalahan-kesalahan yang mungkin dia tak buat. Tetapi, tuan-tuan, bagi penghuni neraka, sekali dijatuhkan hukum, selamanya dia akan duduk dalam penjara, di dalam neraka Allah, yang Allah Ta'ala sebut sebagai ahqab. Azab itu adalah azab yang berkurun-kurun. Dan tidak ada hujah di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada hujah dah. Sebab Allah Ta'ala tak akan memandang penghuni neraka, dan Allah Ta'ala tak akan bercakap sekali-kali pun dengan penghuni-penghuni neraka. Duduklah kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan kita punya bayangan, tuan-tuan, bila sebut malaikat Zabaniyah, ini adalah malaikat yang paling bengis, yang tidak berperi kemanusiaan. Sebab itu, tuan-tuan, saya suka, tuan-tuan, kalau kita jumpa orang yang paling garang, yang tak ada hati perut, tuan-tuan, yang memang bengis, bayangan saya, Allah Ta'ala hantar manusia yang macam ni, tuan-tuan. Allah ciptakan ada jenis manusia macam ni, adalah sebagai bayangan. Kalau ada manusia yang bersifat macam ni, kita memang tak suka. Di hari akhirat, ada malaikat yang lebih ganas dan lebih bengis daripada manusia ni, iaitu Zabaniyah. Siapa yang suka, tuan-tuan? Bayangkan malaikat-malaikat inilah yang akan mengerumuni penghuni neraka dan mengatakan perkataan-perkataan yang seperti ini. Okey, sakit hati, tuan-tuan. Kita sakit hati. Sudahlah dia azab dengan siksaan yang berat, lalu ditambahkan lagi dengan azab-azab secara mental ni. Lalu kata malaikat Zabaniyah lagi, am antum la tubsirun, ataupun engkau ni tak nampak azab. Perkataan yang menyakitkan. Lalu islauha, diperintahkan kepadanya, masuklah ke dalam neraka. Lalu dikelilingi, diselimuti si fulan ini, ahli neraka ini, dengan azab-azab di dalam neraka. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan, fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Allah menyebutkan, penghuni neraka, apabila mereka masuk dalam neraka, mereka sabar ke atau mereka tak sabar ke, sama je. Ini perkataan yang menunjukkan azab, tuan-tuan. Saya bayangkan macam ni. Kalau di dunia, tuan-tuan, kalau di dunia kita dalam keadaan kemiskinan, kesempitan, tuan-tuan, kalau kita sabar dan kita tabah, kita akan rasa ringan kesusahan tu. Sebab perasaan sabar ni menyebabkan kita kuat. Kita akan jadi lebih tenang, kuat menghadapinya. Sabar, tuan-tuan, sabar tu meringankan beban.
Tapi di dalam neraka Allah, Allah jamin. Kamu sabar ke? Kamu tak sabar ke? Rasa kesakitan dan azab tu sawaun alaikum. Sama je. Sama. Kamu sabar pun rasa sama, kamu tak sabar pun rasa sama, tuan-tuan. Itu sebenarnya nak menunjukkan kemuncak azab di dalam neraka. Kan kita tengok di dalam surah Al-Ala, Allah Ta'ala kata apa? Di dalam neraka nanti, la yamutu fiha wa la yahya. Penghuni neraka itu dia tidak mati dan dia juga tidak hidup. Hairan, tuan-tuan. Macam mana penghuni neraka tak mati dan penghuni neraka tak hidup? Sebab logik kita, kalau tak mati artinya hidup. Kalau tak hidup artinya mati. Tapi Allah kata penghuni neraka dia tidak mati dan dia tidak hidup. Bila disebutkan tidak mati, la yamutu fiha, tak mati, tuan-tuan, itu menunjukkan azab yang mereka alami nanti adalah azab yang berada di kemuncak infinity, tuan-tuan. Saya bayangkan macam ni. Kalau di dunia kita kena satu penyakit, tuan-tuan, dan penyakit itu berat untuk kita. Sampai satu masa, tuan-tuan, bila tubuh kita tak boleh adapt dengan penyakit tu, akhirnya kita akan meninggal dunia. Dan kesakitan itu akan meninggalkan kita. Hilang kesakitan sebab kita dah meninggal dunia. Tapi penghuni neraka, bila Allah kata la yamut, dia tak mati. Bila azab itu ditinggikan volumenya, diangkat berat azabnya, tuan-tuan, kesakitan tu berada di kemuncak. Ahli neraka sekali-kali tak akan mati. Bahkan dinaikkan lagi azab, dinaikkan lagi azab. Sampai bila? Infinity, tuan-tuan. Infinity. Dan dia diazab dengan ahqabah. Ahqabah, tuan-tuan, di dalam bahasa Arab, dia datang daripada perkataan hukub. Dia bererti berkurun. Berapa kurun, tuan-tuan, kita tak boleh nak bayangkan. Sebab Allah sebut dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak. Perkataan hukub sahaja, tuan-tuan, memberikan bayangan berkurun. Bila Allah kata ahqabah, dia berkurun-kurun. Dengan satu azab, satu kurun, tuan-tuan, kita tak boleh bayang betapa azabnya penghuni-penghuni neraka Allah. Wala yahya, dan penghuni neraka itu dia tidak hidup. Apa maksud hidup, tuan-tuan? Hidup dalam kalangan para ulama tafsir memberi maksud hidup itu adalah kenikmatan. Hidup ni kenikmatan. Di dalam neraka Allah tidak ada satu inci sesaat sekalipun adanya nikmat. Semuanya adalah azab belaka. Okey? Sebab itu Allah kata fasbiru, kamu sabar ke? Aw la tasbiru, atau kamu tak sabar ke? Sawaun alaikum, sama sahaja. Tak ada beza pun, dia tetap azab yang kamu akan rasai. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kamu akan diberikan balasan setimpal dengan apa yang telah kamu lakukan. Tuan-tuan perhati ayat 16 tu, tuan-tuan, Allah sebut perkataan ma kuntum. Ma kuntum. Pada ayat 16 ni Allah sebut ma kuntum. Ma kuntum bererti azab yang ditimpakan kepada seseorang adalah adil, setimpal dengan dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Itu ma kat situ. Okey, menunjukkan setimpal. Allah tak lebih, Allah tak kurang. Tidak ada kezaliman daripada sisi Allah. Kalau tuan-tuan tengok ayat 19. Okey, saya nak bawa tuan-tuan tengok dulu. Ayat 19. Cuba tuan-tuan langkah tengok ayat 19. Bila Allah Ta'ala menyebutkan tentang nikmat syurga, Allah Ta'ala sebut tentang nikmat syurga, Allah sebut perkataan bima kuntum. Ada huruf ba dekat situ. Bima kuntum. Maksudnya, bagi nikmat syurga, apa yang kamu lakukan, balasan Allah tidak setimpal, tetapi lebih baik. Sebab itu kalau kita tengok di dalam surah-surah yang lain, tuan-tuan, di dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan orang yang melakukan maksiat ini. Okey, kita tunjuk satu dalil. Saya bawa kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perhatikan daripada Al-Quran pada ayat yang tuan-tuan tengok pada surah An-Najmu ayat 31. Ini surah At-Tur, selepas surah At-Tur, surah An-Najmu, tuan-tuan. Surah 53. Tuan-tuan pergi terus pada ayat 31. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahi ma fis samawat. Allah lah yang memiliki as-samawat. Allah sebut perkataan langit dalam bentuk plural. Allah tak kata as-sama.
Langit. Allah kata as-samawat. 7 petala langit ni semuanya milik Allah. Kita bayangkan tuan-tuan kalau kita jumpa dengan si Fulan ni, kawan ni kata apa? USJ ni, lot kedai USJ ni, inilah tuan dia. Oh, kita dengar hebat ni, kaya sungguh ni. Lot kedai kat USJ ni, inilah toke dia. Kita cakap dengan dia pun dah lain dah tuan-tuan, sebab kita tahu dia kaya ni. Bayangkan bila Allah kata lillahi ma fis samawat, dialah Allah pemilik 7 petala langit. Jangan kata lot kedai tuan-tuan, langit ni Allah memiliki. Wa ma fil ard, dan dia juga pemilik seluruh yang ada di bumi ni. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang akan memberikan balasan pada orang-orang yang melakukan kejahatan setimpal. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah memberikan balasan kepada orang yang buat baik bil husna. Allah gunakan kata husna. Allah tak kata bima amilu. Dia buat baik, dia buat jahat, balas setimpal. Dia buat baik, dibalas setimpal. Tak, Allah kata bila dia buat baik, dia dibalas husna, bil husna, iaitu dibalas dengan lebih baik. Kita guna akal kita tuan-tuan. Bila kita fahami ni tuan-tuan, sepatutnya kita rasa excited, termotivasi untuk melakukan amal saleh. Sebab kita tahu kalau saya buat baik, Allah tak akan bayar setimpal, tapi Allah membalas lebih baik daripada amal-amal yang kita lakukan, lebih daripada yang kita jangkakan. Ini adalah ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patah balik tuan-tuan pada ayat yang ke-16. Baik, pada ayat 16 ni tuan-tuan kita dah selesai kan? Kita tengok pada ayat yang ke-17. Kalau tuan-tuan yang buat nota, daripada ayat 17 sehingga ayat 28, ini adalah ayat-ayat berkaitan tentang nikmat syurga. Ayat 17 sampai ayat 28 ini berkaitan tentang nikmat syurga. Okey. Baik, Allah Taala mulakan. Kita berhenti ayat 17 tuan-tuan . Okey. Pada ayat 17 tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mulakan membuka ayat syurga ni, kata Allah, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannatin, dia akan berada di dalam syurga Allah, wa na'im, dan mereka akan tenggelam di dalam kenikmatan. Allah Ta'ala tuan-tuan, dia mulakan dengan ayat perkataan al-muttaqin. Allah bagi clue tuan-tuan, clue. Cluenya apa tuan-tuan? Allah sampaikan kepada kita, siapa penghuni syurga, Allah sebut penghuni syurga itu adalah al-muttaqin. Allah tak kata penghuni syurga itu orang kaya tuan-tuan. Allah tak kata penghuni syurga itu orang yang ada jawatan. Allah tak kata orang yang penghuni syurga itu orang yang ilmunya belajar sampai sekian-sekian PhD ke master ke, tak tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut penghuni syurga itu adalah al-muttaqin, orang yang bertakwa. Ayat ni sepatutnya memberikan kelegaan kepada kita, sebab peluang kita sama rata tuan-tuan. Peluang kita sama rata. Sebab orang yang Allah masukkan ke dalam syurga itu adalah al-muttaqin, orang yang bertakwa. Dan kita tengok pada diri kita tuan-tuan, mungkin kita kata saya ni nak cuba jadi orang bertakwa, tapi bila kita tengok cara kita mendidik anak-anak tuan-tuan, melihat cara kita mendidik anak-anak, apa yang kita didik tuan-tuan? Kita mendidik mereka bukan menjadi orang bertakwa, tapi kita mendidik mereka untuk menjadi orang kaya. Itu biasa kita kan. Kamu buat macam ni jadi kaya tau, macam ni boleh jadi keuntungan, macam ni. Banyak yang kita ajar tuan-tuan bukan untuk mengejar takwa, sedangkan jaminan kekayaan itu, jaminan syurga itu adalah melalui takwa. Orang kaya tuan-tuan belum tentu lagi bertakwa, tapi orang bertakwa dia akan menjadi kaya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu Allah berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka.
Orang kaya belum tentu lagi kaya, belum lagi tentu bertakwa tuan-tuan. Tapi orang bertakwa, insya-Allah dia akan menjadi orang yang kaya. Kerana apa tuan-tuan? Sebab kekayaan itu bukan yang ada di sini tuan-tuan. Kekayaan itu yang ada di sini. Sebab itu kalau harta banyak sekalipun, tapi kalau dia ada keinginan yang tak puas-puas, dia tetap miskin tuan-tuan. Dia tetap miskin. Tetapi bagi orang yang mungkin tidak cukup hartanya, tapi kalau dia puas di hatinya, dia tetap jadi orang kaya. Sebab itu berlaku kepada seorang ulama tuan-tuan, ditanyakan kepadanya, iaitu bernama Yahya bin Mu'az, seorang ulama. Dikatakan kepadanya, wahai Yahya, mal faqar? Apakah itu kefakiran? Apakah itu kemiskinan? Jawab Yahya bin Mu'az tuan-tuan, kefakiran itu khauful faqar, adalah orang yang takut miskin. Orang yang takut miskin, itulah kemiskinan tuan-tuan. Itulah sebenarnya miskin. Orang yang kaya itu adalah orang yang tidak ada keinginan. Dia rasa puas dengan apa yang dia miliki. Okey? Baik, jadinya tuan-tuan di sini Allah Ta'ala beri gambaran penghuni syurga itu adalah orang yang bertakwa. Dan inilah perkara yang kita perlu usahakan di dalam kehidupan. Saya berhenti dekat ayat ni tuan-tuan. InsyaAllah kita akan jumpa pada ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain ni tuan-tuan, kita akan rasa teruja untuk terus beramal. Kerana ayat-ayat ni dia lebih memotivasi. Allah Ta'ala nak beri gambaran. Kalau kamu mengingkari perintah Allah dan Rasul, ini azab. Tapi kalau kamu mematuhi, ini ganjaran. Sebab itu ayatnya panjang berkaitan dengan nikmat syurga. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.